Okay, Assalamualaikum and very good morning to all my students. Morning. Okay, so, my name is Siti Suzaidi and you can call me just Miss Siti. Okay, our topic for today is Module 9 is supervisory skill. And then the task is conduct effective meeting. How you want to conduct the meeting? Okay, what is meeting? You don't know? Yes. Okay, never mind. Okay, before I continue for our lesson plan, I have one icebreaker to you. Okay, this is what we call introduce yourself with the mood. Example is mood happy, and then annoying, boring, excited. Okay, you need to write down your name and then age, hobby, and then why you choose this course with this mood. Understand? Yes. Boleh? Okay, you kena tulis nama and then umur, hobi, kenapa awak pilih course ni dengan mood yang saya dah bagi. Faham? Okay. Okay, I give you 2 minutes to complete the form and then one by one kena introduce yourself dengan mood yang saya dah bagi. Boleh? Okay, I give you 2 minutes. I don't know why I choose this course. Why you don't know? What is it? Dah siap? Okey. Okey, saya nak seorang-seorang berdiri kat depan dan explainkan awak punya diri. Kenalkan awak punya diri dengan mood awak. Sama ada sedih ataupun suka ataupun duka. So, kita start dengan yang tengah. Boleh? Introduce yourself. Diri kat sini tak boleh? Tak boleh. Kena kat depan baru awak nampak lebih confident. Relax, cool. I know you can do it. Okay? Good morning. My name Muhammad Abidin bin Zulkifli. Okay. Saya 20 tahun. Hari bulan 5 13 1993. Hobi saya hidup, baca buku, tapi dia tidur. Kenapa saya pilih course ni? Sebab dapat tahun baru, buat ni sungguh seronok. Dapat ilmu, lecturer pun baik, perempuan. Itu sajalah. Okey. Terima kasih Aizuddin. Satu mood yang sangat sedih. Awak sedih tak bila diterangkan berkaitan dengan diri dia? Apa yang awak rasa? Sampai tak kesedihan tu? Okey, next. Sebelah dia. Siapa nama? Jambu. Oh, Zaki. Okey, sila ke depan. Apa mood awak? Saya lapar. Angry. Okey. Lapar.
Saya ambil nombor orang. Okay. Nama saya Muhammad Zaki. Umur saya 20. Hobi saya badminton. Saya pilih kos ni sebab apa? Sebab saya nak jadi engineer dan cita-cita saya nak pergi Jerman. Wah. Marah tu marah. Marah tak? Tak boleh marah sangat. Nanti tak boleh dapat kawan. Okey, terima kasih Zaki. Awak nampak dia seorang yang pemarah ke? Sampai tak marah dia tu. So dia kena lagi. Saya bukan seorang yang pemarah. Ya ke? Okey. Seorang yang baik. So terima kasih Zaki. Okey, next. Hai, saya dapat annoying mood So nama aku Nur Azimi Abdul Razak. Kau boleh panggil aku Jimmy je. Aku lahir pada 17 Februari tahun 93. So umur aku 20 tahun. Takkan kau tak tahu kan? Sekolah tak guna lah. Hobi aku suka lepak dengan kawan aku. Belanja kawan aku semua. Sebab bila bapak aku bagi duit aku tak pakai kan, rugi lah. Sebab aku masuk kolej ni dengan ambil kos ni, bapak aku yang suruh, bukan aku nak pun. Nak macam mana tapi tak ada pilihan. Kalau tak, bapak aku tak bagi duit. So aku ambil je lah kos ni. Itu saja. Okay, thank you Nur Azimi. Sampai tak annoying dia tu kawan. Rasa menyapa tak? Rasa teruk kan? So mungkin sifat dia memang macam tu. So dia boleh melepaskan mood dia secara annoying tersebut. So tahniah Jimmy. Okay, next. Hujung sekali. Oh my god. Oh my god. Excitednya. So your mood is? Excited. Excited. So you kena tunjukkan dia punya excited tu. So macam mana cara awak excited tu? Macam ni lah. Macam tu? Okay. Excited tu lah. Tak ada cakap apa. Nama saya Iqmal. Pak Iqmal Nilai. Bapa dia Iqmal. Umur kau tahu lah 20 lah. Itu tak excited ke mana ni? Memang excited. Main bola pun excited pun main excited. Asal saya ikut ni saya tak tahu kan buat apa. Tu lah saya masuk sini tau. So adakah tu excited happy lagi? Excited lagi? Excited ni tak apa dia dipanggil dengan excited. Excited. Okay, thank you Iqmal untuk mood yang sangat-sangat excited tadi. Okay, untuk last sekali. Relax cool lah. Saya dapat bergembira. Okay. Hooray. Nama saya Muhammad Syamil Rafiq Mustafa. Okay. Umur saya 20 tahun. Saya lahir 10/8/1993. Hobi saya melukis, bermain gitar. Okay. Saya pilih kos ni sebab di sini ada jurusan design. Saya suka sangat bidang ni. Saya yakin saya boleh ke hadapan dengan bidang ni. Okay, terima kasih Muhammad Syamil. Happy tak? Happy. Marah tak? Tak. Annoying tak? Tak. Annoying tak tadi? So sedih tak? Tak. Sedih, rasa kesedihan. Cuma yang marah tadi tu kurang sikit dia punya kemarahan dia. Sebab saya bukan seorang yang pemarah. Okay, so kita teruskan dengan kita punya topik hari ni, introduction. Untuk training awal-awal untuk hari ni adalah setengah hari saja session. Start daripada pukul 9 sampai pukul 1. So you akan ada tea break pada pukul 10.30 to 11. So berapa minit? 30 minit sahaja you punya tea break, awak punya break. Okay. So untuk objektif kita pada hari ni to discuss an issue of conflict and decide how to solve it. Maksudnya meeting. Kenapa awak perlu buat meeting? Untuk solve dia punya Problem. Okay, assessment. No assessment for this module. Only attendance. So you kena datang hari ni untuk melengkapkan you punya modul. So tak perlu buat assessment, tak perlu buat exam, hanya you datang kelas, you attend kelas, and then you dah complete untuk modul ni. Faham? Perfect attendance.
Okay, ini untuk awak punya purpose. Understand the meaning of meeting. Apa yang dimasukkan dengan meeting? Apa yang awak tahu dengan meeting? Siapa boleh bagi tahu apa yang dimasukkan dengan meeting? Kenapa perlu ada meeting? Satu perjumpaan untuk bincangkan masalah dan selesaikan masalah. Okay, correct. So, awak perlukan meeting untuk membincangkan sesuatu masalah. Perlu ke awak datang meeting hanya untuk masalah saja? Awak nak selesaikan bila ada masalah, baru awak ada meeting. Tak ada masalah, tak perlu meeting. So, maksudnya sama ada awak nak bincangkan masalah ataupun membincangkan sesuatu isu. Bukan bermaksud hanya ada masalah je awak kena bawa ke meeting. Okay, and then you kena understand the purpose of the meeting. Bila awak nak attend sesuatu meeting, awak kena tahu tujuan meeting tu sama ada membincangkan berkaitan dengan selesaikan masalah ataupun brainstorming ataupun info yang nak disampaikan kepada semua staff. Okay, then you kena learn effective meeting preparation. Sebelum awak nak attend, you kena prepare apa dokumen yang perlu dibawa semasa dalam meeting. Apa dokumen yang perlu awak prepare untuk bagi tahu dekat staff awak berkaitan dengan meeting. Apa dia punya dokumen-dokumen dia. Then last sekali, you will able to prepare information, memo, agenda dengan minute of meeting. Akhir daripada sesi ni awak kena tahu macam mana nak prepare memo, and then agenda, last sekali minute of meeting. Important for this session. Okay, you akan tahu macam mana teknik-teknik how to conduct effective meeting. Ada cara-cara, teknik-teknik penyampaian semasa awak attend during meeting, teknik-teknik penyampaian awak. Faham? Okay, WHS consideration. Exit point, kat mana awak punya exit point? Sekiranya ada berlaku kebakaran dalam kita punya bilik ni, kat mana awak punya exit point? Pintu. So, you boleh keluar ikut pintu sebelah awak ni, and then you belok ke kanan ke kiri? Kiri. Then you pergi dekat assembly point. Okay, classroom rule. Awak kena tahu silent. First kali you kena silent your mobile phone. Okay, semua ada mobile phone. Make sure in silent mode ataupun you shut down dia. Okay, you vibrate ke. And then one person talk at one time. Maksudnya hanya seorang je yang bercakap. Kalau saya cakap, awak kena listen. Kalau awak bercakap, saya kena dengar. Okay, pay attention. You kena fokus apa yang saya nak sampaikan. Boleh? Boleh. Okay, washroom kat mana? You punya washroom? Okay, keluar ikut pintu ni, and then turn right, and then again right. So dekat belakang ni you punya washroom. Siapa yang nak pergi washroom? Okay, brainstorming. Apa itu brainstorming? Cuci otak. Cuci otak. Brainstorming, percamaan idea. Awak nak keluarkan idea. Okay, untuk activity 1, awak kena brainstorming sikit. What is meeting? Apa itu meeting? Apa itu meeting, Syafirul? Meeting. Apa yang dikatakan dengan meeting? Kenapa perlu ada meeting? Seperti ini je kak. Okey, apa yang Saya Jim cakap? masalah. Selesaikan masalah lagi. Bincangan tentang isu. Okey, good. What is meeting? Process for discussion. Sama ada awak nak bincangkan masalah ataupun bincangkan info yang terkini. Nak bagi tahu dekat awak punya staff ataupun solve the problem. Sekiranya you punya company ada masalah, awak datang attend dekat meeting, and then you solvekan dia punya problem. Dan last sekali, berapa orang kena datang awak punya meeting? 2 orang ada. Yeah. Kalau 2 orang, adakah itu dikatakan secara meeting? Ya. Yeah, 2 hingga ke atas. Kalau seorang jadi meeting ke? Itu jadi short jadi ataupun berangan. Okay, ni the right technique ataupun sini. That one, right. Okay, this is the good technique. Ataupun yang ni, dia attend the meeting tapi macam mana keadaan dia? Tidur. Kenapa perlu jadi seperti gambar raja ni? Tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Mungkin cara penyampaian dia terlampau lama. Okay, meeting tersebut dia lama sangat. So attention, fokus dia pada mesyuarat pun kan hilang. Okay,
Okay, important of the meeting. You nak tahu dia punya objektif. Kenapa, apa awak punya objektif meeting tersebut? Sama ada awak nak selesaikan masalah ataupun awak nak bincangkan sesuatu maklumat ataupun awak nak sampaikan kepada you punya staff. Okay, yang satu, to solve problem. Ni sama lah macam tadi. Sama ada meeting tu to solve problem and then to make decision. Siapa yang selalunya buat keputusan ni? Pengurusi, chairman. Chairman. Tapi sebelum pengurusi itu mengeluarkan ataupun dia punya keputusannya, mestilah persetujuan daripada staff. Sebab itulah dia kena buat meeting untuk mendapatkan persetujuan daripada dia punya member-member dia. Okay? Kalau majority dia kata okay, dia tak accept dia punya keputusan yang dikeluarkan oleh dia punya pengurusi, boleh tak dia ambil action tersebut? Boleh. Okay? Dan last sekali, to brainstorm ataupun get new idea. Siapa boleh bagi tahu kenapa meeting important ni? To brainstorm and get new idea. Contoh, awak nak selesaikan masalah, awak tak boleh nak fikir seorang, so you attend meeting and then you minta idea daripada staff-staff lain. Macam mana cara nak solvekan you punya problem. Okay? Okay, purpose of the meeting. Ini sama macam tadi lah, saya dah terangkan untuk selesaikan masalah. And then, ataupun awak nak celebrate sesuatu parti ke, you kena buat meeting. Okay, untuk siapa, dekat mana tempat tu, di mana. Okay. Okay, type of meeting. Siapa kat sini pernah pergi meeting? Attend meeting? Jimmy. You siapa yang sebelum ni pernah bekerja? Zaki, you kerja kat mana? Kilang aircon. Awak sebagai staff ataupun pekerja kat sana, pernah tak awak pergi ke meeting? Meeting berkaitan apa dia? Pasal bincang masalah apa. Bincang masalah kan. So lain pernah kerja tak? Izzuddin, awak pernah kerja kat mana? Kedai burger. Okey, kedai burger walaupun ada kecil, pernah tak awak buat meeting dengan awak punya bos? Mungkin staff awak ada 3 orang, awak, bos awak, Seliza, dan last sekali pekerja bawahan awak ataupun kawan awak. So awak kena buat meeting untuk apa? Saya nak masalah mungkin dari segi strategi, marketing, macam mana awak nak mengembangkan awak punya burger tu, jenis-jenis dia. So itu pun dah dikira meeting. Okay, ini adalah type of meeting. Annual general meeting. Apa tu? Tak tahu. Ini adalah mesyuarat tahunan. Setiap tahun semua staff, semua kalau awak punya company tu ada 100 orang, so 100 kena attend untuk pergi meeting, annual general meeting. Okay, mesyuarat tahunan, setahun 1 kali je. Okay, yang second is weekly committee meeting. Maksudnya mungkin setiap minggu awak kena buat 1 kali meeting. Mungkin department awak je yang kena buat meeting, tak semua. Depend pada you punya department. Sama ada dia nak buat reports ni ke. So every Monday you kena attend meeting. Apa isu yang nak dibincangkan. Next, monthly committee meeting. Sama lah, sebulan sekali dia kena buat meeting. Last sekali event planning meeting. Ni contoh awak nak buat event, mungkin futsal tournament ke, ataupun you nak celebrate Deepavali, celebration, hari raya celebration. So you kena buat meeting untuk bincangkan siapa yang nak ambil alih, siapa yang nak prepare semua tu. So itulah kita panggil event planning meeting. Sebab awak nak buat sesuatu event, so kena ada meeting. Faham? Okay, document for meeting. Okay, apa yang perlu disediakan oleh seseorang tu untuk datang ke meeting? Memo. Apa itu memo? Satu notis pemberitahuan. Yes, notis pemberitahuan. This is the first one, first document yang you kena prepare. Contoh, awak sebagai seorang setiausaha, so you kena prepare kan memo. Okay, untuk memberitahu dekat you punya staff bila masa awak punya meeting, bila tarikh meeting tersebut, kat mana. So semua maklumat ada dalam awak punya memo. And then you kena pass dekat you punya staff, siapa yang terlibat tu. Itulah kita panggil dia memo. Untuk
menyampaikan info yang berkaitan dengan memo, bila semua tu. Okay, butiran-butiran dia. Then the next is agenda. What's mean by agenda? Sejuk. Perkara yang nak dibincangkan. Yes, perkara yang nak dibincangkan ataupun topik yang nak dibincangkan. Contoh awak nak buat event futsal, apa perkara yang awak nak perlu bincangkan dalam meeting tu? Okay, siapa dia punya peserta dia first. Lagi costing, of course you kena masukkan kat mana event tersebut. Lagi price dia berapa. So semua yang berkaitan dengan event tu you kena buat dalam satu meeting. Okay, semua tu awak kena letaklah dekat agenda ni. First awak nak bincangkan pasal apa, siapa dia punya peserta. Second, kat mana tempat tu. Itu adalah kita punya agenda. Okay, next is previous minute of meeting. Ni adalah dokumen minute of meeting yang lepas. Mungkin benda tu berkaitan ataupun awak buat weekly committee meeting. So you kena ambil daripada minggu lepas punya meeting, masukkan nanti, tengok balik previous ni sama ada benda tu dah settle ataupun tak. Okay, dan sekali you kena prepare minute of meeting. Bila awak nak prepare minute of meeting ni? Adakah sebelum meeting ataupun during the meeting ataupun after the meeting? Sebelum, during, selepas, when, before, during, after. Better is after meeting. Bila awak dah settle awak punya meeting, so setiausaha ni akan buat prepare dia punya minute of meeting. Okay, untuk apa? Untuk apa ni adalah record awak punya meeting tersebut, apa yang telah dibincangkan, siapa yang kena ambil action dalam perbincangan tersebut. Contoh awak nak buat event futsal, okay, costing, berkaitan dengan costing, siapa yang kena bertanggungjawab, okay, bertanggungjawab berkaitan dengan costing, siapa yang kena cari dia punya peserta. So semua tu kena record dalam you punya minute of meeting. Okay, faham? So apa beza antara memo dengan agenda? Different memo and agenda. Memo tu cuma peringatan je. Peringatan. Okay, agenda? Bincangkan. Yeah, so awak kena tahulah memo untuk apa, agenda untuk apa. Imal, memo untuk apa? Agenda bukan dalam memo. Tak, memo hanya disampaikan ataupun maklumat yang nak disampaikan kat mana, di mana dan siapa yang terlibat. Kalau agenda ni dia punya topik yang nak dibincangkan dalam meeting tersebut. Okay, faham? Okay, this is a memo. Memo is a short written communication that is often used in workplace to provide information or ask form of action to take place. Maksudnya information yang nak disampaikan kepada siapa? Dia nak sampaikan maklumat tu kat siapa? Staff yang terlibat ataupun yang tak terlibat pun boleh tak baca memo ni? Boleh. Tak semestinya benda ni PLC benda ni secara umum, public semua boleh tengok. Okay, ni adalah contoh memo. Okay, a memo can look like a post-it ataupun email. Email pun boleh, note kecil pun boleh, janji dia kena ada perkara subjek dia apa, mungkin meeting, lagi berkaitan dengan apa, bila, kat mana, di mana tempat dia. Okay, maklumat detail-detail bila dia nak buat sesuatu meeting tu. Okay, then dia perlu hantar sama ada one by one personal. Okay, this is your memo, please. Ataupun dia just emailkan je, dia email dekat you punya email. Okay, faham? This is the sample of memo. Part of memo ni adalah apa yang perlu ada dalam you punya memo. First kali heading ni, awak kena ada date. Date bila memo awak dikeluarkan. Okay, second is to, kepada siapa memo yang awak tulis tu, kepada siapa, to siapa, who. And then from siapa, siapa yang bagi memo tu. Mungkin awak sebagai sebagai contoh leader, awak nak bagi memo dekat you punya pekerja. So you kena ada your name and job title. Don't forget the job title. Mungkin DO, General Manager ataupun on behalf daripada you punya General Manager. So you kena tulis your name and job title. Dan sekali subjek. Apa subjek
yang awak nak bagi tahu. Mungkin berkaitan dengan meeting atau apa lagi, warning pun boleh. You punya attendant, bad attendant pun kita boleh bagi memo. Peringatan, subjek ni. Then you guna opening, purpose of the memo. Apa dia punya tujuan, apa dia punya purpose of memo dikeluarkan. Mungkin ini memo untuk attend the meeting. So you kena bagi tahu lah purpose meeting berkaitan, meeting tu berkaitan dengan apa, pasal apa. Okay, closing, perlu ke sign? Perlu. You punya memo ni kena sign ke? Kena signature ke? Tak perlu. Untuk memo, you just thank you saja ataupun thank you je lah, welcome ke. So see you soon, okay? Thank you, see you soon, welcome. So tak perlu signature. Faham? Tak perlu signature, tak perlu sign, tak perlu approve daripada siapa-siapa. Just thank you. Okay, you boleh pass kat siapa-siapa. Ni memo yang awak kena tahu. Apa yang ada dalam memo? Izzuddin, maksudnya bila awak nak tulis memo, apa yang perlu ada dalam memo tu? Tarikh, Lagi? tajuk Lagi? dari siapa, Dari siapa? pada siapa, Kepada siapa? terus subjek, Subjek, then? Maklumat secara summarize awak kena simpulkan apa memo tersebut. Okay? Miss, memo ni memang nak, kita tak kisah macam mana pun tulis Dia tak kisah. Kalau awak tulis dalam kertas ni, to siapa, from siapa, itu pun dah dikira sebagai memo. Tak semestinya dalam format yang bertyping. Awak tulis tangan pun boleh. Okay, jadi dia ada to, from, subject, apa, memo ni. Ini berkaitan apa? Mungkin dia punya meeting. Okay, awak kena attend meeting pada bila-bila bla 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 macam tu. Okay, then thank you. Tak perlu you punya signature. Just say thank you. Itu sahaja. Faham? Cuba awak punya maklumat yang nak disampaikan. Okay, next. This is sample of memo. Mesti kena ada. Ini kalau yang secara formal. Okay, kalau secara typing, so kena ada logo. Tu apa logo apa TTC? Ni logo TTC. Ni contoh you punya company. Nama dia Tech Terrain College. You adalah pekerja Tech Terrain College. Okay, and then you nak bagi memo kepada pekerja-pekerja, so you kena ambil logo company, company logo, and then memo date, to, from, reference. Apa guna reference ni? Siapa boleh beritahu? Reference untuk apa? Okay, memo ni dia ada bilangan 1, 2, 3. So ni reference. Contoh memo ni dia keluarkan untuk bilangan yang ke 105. Okay, ni adalah yang ke 105 memo dikeluarkan. So dia senang. Okay, saya nak tengok memo yang ke 100. So dia kena cari lah berdasarkan daripada reference ni, number of document, dokumen dia bilangan yang ke berapa. Then subject dia, what the memo is about. Ni adalah dia punya opening dia. Contoh, please take note, staff meeting will be held on, bila tarikh dia, at the, kat mana place tu, and then you are going to invite to, ni adalah dia punya opening dia. Then just thank you. So awak punya penutup, conclusion dia, tak perlu signature. Boleh? Di sample je awak boleh buat bermacam-macam format. Ini adalah sample yang kedua. Logo, ni dia punya heading dia, date, to, from, reference, sama je. Dan ni dia punya opening and summary. Conclusion dia tak perlu, dia tak cakap thank you, tapi dia ada buat kesimpulan dia. Ada sign tak kat sini? Tak ada. So ni adalah sampel yang kedua. Macam-macam boleh jadi. Janji kena ada heading, opening and conclusion. Ni ada memo. Macam-macam lagi. Kalau awak buat handwriting pun kena ada date, to, from, reference, apa memo awak kata, and then conclusion dia. Mungkin just thank you, see you, ataupun bye. Okay, this sample of memo. Boleh Iqbal? Boleh. Okay, next. What is agenda? Yes. Okay, what is agenda? Tadi saya dah terangkan. What is agenda? Apa purpose of agenda? Okay. Use for given information to people who will attend. Siapa yang akan attend punya meeting sahaja yang
sebab dia tak attend pun. So dia tak perlu dapat agenda. So hanya yang attend untuk meeting sahaja yang akan dapat agenda. Okay, what will be informed in the meeting? Apa yang akan dibincangkan dalam meeting tersebut? Okay, what the meeting about? Itu dalam agenda tu. Okay, siapa yang sending agenda via hand by hand ke ataupun you boleh bagi secara email. Sama juga macam memo. Okay, you kena bagi hand by hand and then ataupun send the email. Okay, ini ada agenda. So ada beza antara memo dengan agenda. Memo is public. Okay, info to public ataupun punya staff. Then agenda untuk topik. You punya topik, your topik untuk dibincangkan dalam meeting tersebut. Clear? Clear? Okay, purpose of agenda. Keep meeting on track. Senang cerita, agenda ni sebagai you punya guideline ataupun you punya checklist. You punya checklist tau. Contoh, first dekat agenda awak tulis introduction your name. Okay, and then second you nak bagi tahu berkaitan dengan event. So benda tu awak boleh, okay, first kali awak kena bagi tahu berkaitan dengan awak. Okay, tick. Second, awak nak cerita berkaitan dengan event. Mungkin date dia. So bila awak benda tu dah buat, awak just tick saja. So sebagai awak punya guideline ataupun checklist supaya you punya topik-topik yang nak dibincangkan tu tak tersepak ataupun tak ada yang tercicir. Okay, mungkin dengan fikiran awak nak cerita pasal A, and then you tak cerita pasal A, C, totally sebagai you punya guideline ataupun checklist. Ya? Okay, prepare the agenda. Okay, this is sample of agenda. This is same like the memo. Kena ada agenda. Yang tadi kita tulis apa? Memo. This is for agenda. Then date. Ini bila meeting tersebut. Contoh dekat memo tu you kata 25 is your meeting. And then in the agenda kena 25. Hari yang dilangsungkan ataupun hari yang awak punya meeting tu, awak kena datang. Then ni location of the meeting. Dekat memo you dah explain, you dah bagi tahu dekat mana kan, lokasi dia. Okay, ni awak just tulis saja. And then list of people who attend the meeting. Siapa yang terlibat dalam you punya meeting? Sama ada awak nak tulis mungkin all department A, ataupun you just list name je. Okay, Syamirul, Zaki, Izzuddin, Jimmy, Iqmal. Okay, then ni adalah you punya agenda. Apa you punya topik? Satu, apa awak nak bincang. Second, apa yang awak nak bincang. Third dan selebihnya. Okay, this is for agenda. So atas memo, bawah ni agenda. Faham? Clear? Faham Jimmy? Ada apa-apa? Any question? Oh, so far. So far so good. Okay, ni adalah satu lagi sampel. Sama juga, ini dia tulis date. Ni lagi detail. Pukul berapa dia start? Time dia. Daripada pukul 9 sampai pukul berapa. And then, apa dia punya topik yang nak dibincangkan. Siapa yang akan bercakap. Kalau yang tadi sampel tadi tu, dia just tulis title saja. Dia tak cakap siapa yang akan menyuarakan isu tu kan. Yang ni dia tulis time. And then dia punya topik. Lah siapa yang akan beritahu. Siapa yang akan explainkan dia punya topik ni. Ini adalah salah satu sampel of agenda. Understand? Boleh? Di dalam agenda tu siap tulis nama siapa yang nak bercakap. Ya, sebelum meeting dia akan tanya nak ada apa-apa perkara yang nak dibangkitkan tak. Mungkin setiausaha tu akan email. Hari ni minggu depan kita akan ada meeting berkaitan dengan staff. So ada apa-apa isu tak? Kalau ada apa-apa isu dia just reply dia. So dia akan masukkan dekat agenda. Sampai masa dia akan cakap lah siapa yang akan menyuarakan isu tersebut. Okay, this is for agenda. Any question? No. Okay, activity 2. Okay, tadi you dah belajar how to, what is memo, and then what is agenda. So for activity 2, this is the study guys. Your company would like to organize an industrial visit to Proton. Before you visit to Proton, you kena
meeting. Before you buat meeting, you kena prepare dulu memo dengan agenda. The committee member had a meeting to discuss about the visit before starting the meeting. You should write a memo and agenda to inform to all your staff. Siapa yang terlibat, you kena prepare memo dengan agenda. Okay, one group 5 member. Okay lah, 1, 2, 3, 4, 5. One group, and then prepare the memo and agenda for this meeting. Can? Okay, this is your study case. You nak pergi Proton, you nak lawak Proton. Sebelum tu you kena buat meeting berkaitan dengan visit Proton. Bila, kat mana, di mana. Sebelum awak buat meeting, awak kena prepare dulu memo dengan agenda. What is memo? Zaki, what is memo? Tahu tempat. Yeah, to inform your staff when you meeting. Okay, and then agenda. What is agenda? Izzuddin. Yeah, you punya topik. So untuk activities tu, you need to prepare the memo and agenda. Boleh? Okay. Okay, right there. Good. Ni you prepare, you bincang dengan kawan-kawan you punya group, dan keluarkan satu memo, satu ni, dan yang ni you keluarkan satu agenda. Saya bagi awak masa 15 minit untuk prepare memo dengan agenda. Boleh? Okay. You can discuss with your group. You punya kumpulan ni, boleh datang sini, dan you kena bincang. Man, duduk sini. Depan. Lagi ke depan. Okay, bincang. Macam mana nak sediakan memo? Itu meeting. This is you just prepare je memo, dokumen untuk memo dengan agenda. Okay, prepare memo. Prepare your memo and agenda. Make sure in your memo kena ada date. Kat mana, siapa yang bagi, bila, kena ada opening dia. Oh, explain open. Okay. From who? Subjek barang tak sampai lagi. Ini memo berada di Meeting lah. Meeting. jadi Memo tu berkaitan dengan apa? Diganding apa memo ni? Selain meeting, Discussion, ataupun brainstorming, ataupun amaran ke, warning ke. Ni berkaitan dengan meeting kan? So, you boleh submit meeting kan? Okay. Agenda. Bukan agenda. Thank you. Conclusion. Thank you. Beware of the trade anger. Hope you come. Okay, agenda. Time, location, berapa mana. Saya ada conclusion dia berbeza lagi. Mana dia? Google. Jangan kacau. Hari ni you ada dulu ni. Bila awak meeting? Ini dia. Ni date memo dikeluarkan. Oh, dia mengeluarkan. Tulis kepada siapa, from siapa, subjek apa. Thank you. Dia tak tulis meeting kan? Sepatutnya kat sini. Di bawah opening tu dia ada tulis, okay, this is memo for attend ni, bila, pada bila. Tak apalah. Dia nak. Dan
Okey. Okey. Saya tengok bapa Siap. si jangan kecil itu. Ya, ya. Bapa. Basic proton. Tak tahu. Bapa macam mana? Cara buat eksekusi tak begitu bapa. Depan tu. Kamu. Okay. So, volunteer explain apa yang awak dah bincangkan tadi. Siapa? Jimmy. Dia explain. Apa yang dah awak buat? Ini memo kami bertarikh 25 Disember 2017 kepada Department QC daripada Land Leader Disability Subject Meeting before visiting portal. Thank you. Agenda kami sebelum meeting kita pada 30 Disember, location TTC Hall, time 10.30 pagi. Person involved, chairman dan semua staff of Department QC. Subject, how they check japas, production barang, cara merancang barang dan equipment yang diorang gunakan. Thank you. Okay, thank you for so clear. Any question for this session? What is memo? You can understand what is memo. What is the agenda? Okay, tak ada apa-apa. So, for the conclusion, to ensure you understand how to prepare the memo and agenda, then to identify the document, apa dokumen yang perlu dibawa semasa awak attend meeting. Okay, what is memo? Information to give all staff. And then agenda, topik awak yang nak dibincangkan. Okay, sebelum saya tamatkan sesi kita pada hari ini, so untuk next session nanti you kena bawa awak kena bawa pada you punya memo dengan agenda, dan you kena yes, kena buat meeting, conduct meeting berdasarkan daripada you punya memo dengan agenda tadi. Any question? No. No. So, anything yang awak nak tanya saya ke, nak bertanya apa-apa, so you boleh email dekat siti@ttc.edu.my. Okay? So, thank you class for today, for coming. So, yeah, you can break. You boleh pergi rehat. So, thank you class.